Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf bin Kasmin, 2241492, akan membentangkan case Az-Zaharuddin bin Muhammad Nazir lawan Nurdin bin Muhammad Nazir dan ORS 2009 dalam tajuk isu bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam pengisytiharan harta pusaka. Untuk isi kandungan, pengenalan, isu undang-undang, analisis perundangan, kes yang berkaitan, keputusan mahkamah, kesimpulan, dan juga cadangan. Untuk ringkasan kes, plaintiff memohon mahkamah untuk mengisytiharkan dua harta, yaitu satu unit rumah di Kuala Lumpur dan sebuah lot tanah di Kuala Selangor sebagai harta pusaka. Walau bagaimanapun, defendant membangkitkan bantahan awal terhadap bidang kuasa mahkamah untuk mendengar dan memutuskan tuntutan tersebut. Seterusnya, isu undang-undang. Isu utama yang timbul ialah sama ada Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mengisytiharkan harta tersebut sebagai harta pusaka ataupun tidak. Seterusnya, analisis perundangan. Section 61-3-B-9 dan Section 65 Enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003, Mahkamah Syariah boleh dengan permohonan mana-mana orang yang menuntut bahawa dia menjadi beneficiary atau wakilnya dan setelah dibayar oleh fee yang telah ditetapkan, dan juga memperakukan fakta-fakta yang didapati oleh Mahkamah Syariah itu dan pendapat Mahkamah Syariah itu tentang orang-orang yang berhak ataupun bahagian-bahagian harta pusaka tersebut. Namun dalam kes ini, permohonan plaintiff adalah untuk mengisytiharkan harta sebagai harta pusaka. Maka mahkamah perlu menentukan sama ada isu ini termasuk dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah sebelum meneruskan proceeding. Seterusnya, jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan pada dasarnya Senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan ini menyebut mengenai hukum syara berhubung dengan penguasai harta berwasiat dan tak berwasiat dan juga pembahagian harta. Namun apabila dirujuk kepada Senarai 1 yaitu Senarai Persekutuan jadual ke-9, ini tidak termasuk perkara mengenai probate dan surat mentadbir pusaka. Senarai Persekutuan itu menyebut bahawa Parlimen boleh membuat undang-undang antara lain mengenai perwarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat, probate dan juga surat mentadbir pusaka. Seterusnya, kes-kes yang berkaitan. Kes yang pertama, Muhammad Hakim Lee lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1998. Mahkamah memutuskan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap perkara probate dan pentadbiran harta kerana isu tersebut termasuk dalam Senarai Persekutuan, bukan dalam kuasa negeri. Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam dalam perkara yang dinyatakan secara khusus dalam Senarai 2, seperti mewarisi harta berwasiat dan tidak berwasiat, tetapi tidak termasuk urusan probate dan pentadbiran harta. Seterusnya, kes yang kedua, Hamzah bin Abu Bakar dan 6 yang lain lawan Salim bin Sulong dan seorang lagi 2005. Untuk kes ini, mahkamah menolak hujahan plaintiff yang menyamakan kes ini dengan kes terdahulu kerana terdapat perbezaan isu. Dalam kes ini, plaintiff memohon pengisytiharan harta sebagai harta pusaka yang termasuk dalam hal pengurusan probate di bawah bidang kuasa Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi Sipil. Mahkamah menegaskan bahawa isu bidang kuasa Mahkamah Syariah perlu jelas, sama ada melibatkan pengisytiharan harta pusaka atau perakuan perwarisan dan pembagian harta mengikut faraid bagi mengelakkan kekeliruan. Seterusnya, keputusan. Mahkamah telah meneliti hujahan plaintiff dan defendant dan mendapati bahawa permohonan plaintiff tidak selaras dengan mana-mana peruntukan undang-undang bertulis yang terpakai di negeri tersebut.
Permohonan tersebut juga berada di luar bidang kuasa mahkamah untuk didengar dan diputuskan. Oleh itu, mahkamah menerima bantahan awal yang dikemukakan oleh defendant dan memutuskan untuk menolak kes tersebut. Secara kesimpulan dan juga cadangan, di dalam kes ini timbul dua isu yang berbeza dan telah menimbulkan kekeliruan berkaitan bidang kuasa mahkamah syariah untuk membicarakan kes ini. Juga dicadangkan agar sebarang permohonan yang difailkan di mahkamah syariah harus diperincikan terlebih dahulu di antara isu yang melibatkan permohonan pengisytiharan harta sebagai harta pusaka ataupun isu tentang perakuan perwarisan dan pembagian harta pusaka kepada waris yang berhak mengikut faraid. Ini adalah demi mengelakkan berlaku kekeliruan bidang kuasa mahkamah pada mana-mana pemfailan kes di mahkamah syariah. Sekian itu saja, sekian pembentangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.